School Leadership Community Channel.
kita teruskan e-tutorial yang seterusnya iaitu submodul 2.3 Professional Learning Community PLC iaitu Community Pembelajaran Profesional yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Ali bin Harun SI Partners Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ali bin Harun, rakan elit Sekolah TS25 Negeri Johor. Pada hari ini, saya akan menyambung salah satu daripada subtopik penting dalam modul 2 yang bertemakan menerajui kepimpinan di bawah subtopik pembudayaan komuniti pembelajaran profesional atau Professional Learning Community dengan singkatan PLC. Rakan-rakan SLT Sekolah TS25 Kod 7 yang dimuliakan. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Kita kenal dulu siapa pembina modul sub-modul PLC. Terdiri daripada Dr. S. Karim, anak perempuan Din Chen, Puan Hajar binti Harifin, Dr. Ilham binti Ismail, Encik Indra Syairil bin Sayuti. Kesemua personal ini datang daripada Institut Amiddin Baki. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, objektif pembelajaran PLC pada hari ini di mana selepas saja tuan-tuan dan puan melihat YouTube ini, diharapkan tuan-tuan dan puan dapat merancang, melaksana, memantau dan menilai aktiviti komuniti pembelajaran PLC dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Manakala kriteria kejayaan untuk program hari ini, yang pertama, diharapkan selepas ini rakan-rakan SLT dapat menjelaskan konsep PLC di mana ada 3 idea utama, 4 soalan kritikal, ada ciri-ciri PLC dan konsep FIS. Yang kedua, mengaplikasi proses pelaksanaan PLC berdasarkan konsep FIS. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan selepas ini dapat mengaplikasi prosedur menggunakan alat-alat kolaboratif PLC berdasarkan konsep FIS. Seterusnya, menghasilkan pintas dan OPPM untuk aktiviti pembudayaan PLC dan yang terakhir, merekod dan mengesan aktiviti PLC dalam SPL KPM. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kandungan bahan yang akan saya sampaikan pada hari ini ada 4. Pertama, konsep PLC. Kedua, proses pelaksanaan PLC. Ketiga, prosedur penggunaan alat kolaboratif PLC. Dan yang keempat, perancangan, pemantauan, penilaian, perekodan dan pengesanan aktiviti PLC. Kita masuk kepada bahagian 1. Konsep PLC dan proses pelaksanaan PLC. Untuk makluman rakan-rakan SLT, dalam pembentangan dan penyampaian PLC ini ada 2 bahagian. Bahagian 1 kita lebih melihat kepada konsep PLC dan proses pelaksanaan PLC, manakala bahagian 2 kita melihat bagaimana proses pembudayaan PLC di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah TS25. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, bila kita nak melaksanakan sesuatu program di sekolah ataupun strategi, kita sering bertanya tentang mandat atau punca kuasa. Jadi PLC ini untuk makluman rakan-rakan, satu surat siaran BPG KPM tentang pelaksanaan PLC di sekolah telah pun dikeluarkan pada 3 Disember 2014 yang menyatakan bahawa proses pembudayaan PLC sekolah perlu dilakukan atau dilaksanakan di semua sekolah.
di Malaysia. Selain daripada itu, KPM juga telah menerbitkan kit PLC untuk dengan tujuan untuk membantu guru-guru membudayakan amalan PLC dan juga sebagai rujukan utama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya kit PLC KPM ini telah pun diedarkan di semua sekolah di Malaysia. Walau bagaimanapun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membaca menggunakan Google Sites yang diberikan di bawah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan subtopik PLC ini, kita buat sedikit refleksi. Supaya tuan-tuan dapat mengetahui sejauh mana tahap amalan PLC di sekolah tuan-tuan dan puan. Saya mengharapkan tuan-tuan boleh menggunakan Google Classroom ini dalam pautan berkaitan dengan soal sidik tahap amalan PLC sekolah melalui toolkit 2.3.1. Semoga selepas saja warga sekolah melaksanakan refleksikan diri melalui soal sidik ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat apakah tahap amalan PLC yang sekarang yang berada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah tuan dan puan, kita masuk kepada definisi PLC. Beberapa tokoh, beberapa yang telah pun antara yang mencetuskan PLC ini antaranya ialah Littles, Dufour, Manny dan sebagainya, menyatakan bahawa PLC merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka. Inilah definisi yang dikemukakan oleh antara pengasas-pengasas PLC ini. Baik, seterusnya tuan dan puan, sambungan daripada definisi tadi, dia melibatkan sekumpulan guru yang komited dan berkolaboratif secara berterusan untuk meningkatkan kualiti guru dalam merealisasikan kemenjadian murid. Ini definisi yang dikeluarkan oleh KPM pada tahun 2019. Tuan-tuan juga boleh merujuk dalam laman YouTube yang tertera dalam skrin ini. Baik, tuan-tuan dan puan, rakan-rakan SLT, apakah tujuan PLC diadakan dalam organisasi sekolah kita? Ada 3 tujuan. Yang pertama, memantapkan amalan instructional. Saya pasti dan yakin warga sekolah, khususnya kepimpinan sekolah, menjadikan amalan instructional sebahagian daripada proses kerja kita di sekolah. Oleh itu, PLC berperanan untuk memantapkan amalan instructional di sekolah. Selain daripada itu, PLC juga bertujuan meningkatkan pembelajaran murid-murid dan yang terakhir, hasil positif akan dapat dilihat kepada murid apabila PLC ini dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan SLT yang saya kasih sekalian, ada 3 idea utama PLC. Seperti mana yang dinyatakan oleh Dufour, yang itu yang pertama, memastikan semua murid belajar. Yang kedua, membina budaya kolaboratif. Dan yang ketiga, fokus kepada pencapaian atau outcome murid. Tuan-tuan dan puan juga boleh melihat melalui link video YouTube seperti yang tertera dalam skrin. Baik, tuan dan tuan, kita masuk kepada 4 soalan kritikal untuk menjelaskan kenapa PLC itu perlu dilaksanakan seperti mana yang dinyatakan oleh Dufour. Yang pertama, apakah aspek yang kita mahu murid kita belajar?
Bila kita bercakap tentang aspek murid kita belajar, ini lebih kepada merujuk kepada fokus. Bila kita kata fokus, maka kita perlu mencari sesuatu yang sangat penting dan dia pastilah fokus ini tidak boleh menjadi part-part ataupun bahagian-bahagian yang bersifat sampingan. Yang kedua, bagaimana kita tahu yang murid sedang belajar? Soalan ini lebih merujuk kepada inquiry, di mana kita perlu melihat, menyiasat proses bahawa murid sedang belajar. Saya yakin dan percaya di peringkat sekolah, khususnya guru-guru, perkara yang berkaitan dengan inquiry ini sudah menjadi amalan mereka. Soalan yang ketiga pula, bagaimana kita bertindak balas sekiranya mereka tidak belajar? Perkara ini merujuk kepada inovasi. Inovasi ini merupakan suatu kaedah, cara ataupun program yang dilaksanakan untuk memastikan bahawa proses belajar itu berlaku. Dan soalan kritikal yang keempat, bagaimana kita bertindak balas sekiranya mereka belajar? Perkara ini kita merujuk kepada impak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita bergerak kepada ciri-ciri PLC. Ciri-ciri PLC seperti mana yang dikemukakan oleh Dufour, yang pertama, perkongsian pemahaman dan nilai. Ciri ini memberi kita gambaran bahawa PLC ini menghendaki sama ada ahlinya melakukan perkongsian perkongsian pemahaman dan nilai bersama. Yang kedua, inquiry secara kolektif. Maknanya bila kita menyiasat, mendapatkan maklumat, mestilah berlaku secara kolektif. Ketiga, pasukan kolaboratif yang berkongsi tujuan yang sama, memberi maksud bahawa ahli-ahli PLC ini mestilah berkongsi tujuan yang sama. Seterusnya, komited untuk bertindak dan cuba jaya. Ini memberi makna bahawa ciri PLC ini memerlukan bahawa ahli-ahli PLC perlu komited untuk bergerak dan terus mencari usaha-usaha intervensi ataupun sebagainya, penambahkan ke arah yang maknanya sehingga berjaya. Seterusnya, komited untuk penambahbaikan berterusan. Maksudnya di sini ialah PLC itu sebenarnya membentuk suatu kelompok, satu kumpulan yang mahukan penambahbaikan berterusan secara konsisten dan seterusnya, dan terakhirlah kesanggupan untuk ditaksir. Maksud di sinilah PLC ini kita mesti bersedia untuk dinilai oleh pihak-pihak lain ataupun ahli PLC itu sendiri. Kalau tadi di Dufour, kita lihat pula ciri-ciri PLC yang dikemukakan oleh Bolam. Bolam juga menjelaskan bahawa dalam PLC itu perlu ada perkongsian nilai dan visi. Maksudnya perkara yang sama, nilai dan visi yang sama. Yang kedua, kebertanggungjawaban terhadap pembelajaran murid. Maknanya collective responsibility itu sangat penting dalam PLC itu dan menghubungkan dengan pembelajaran murid. Dan yang ketiga, fokus terhadap pembelajaran murid secara kolaboratif. Seterusnya, pembelajaran profesional. Maknanya pelibatan secara individu dan kolektif. Seterusnya, inquiry reflektif profesional, sama macam sebentar tadi. Keterbukaan jaringan dan perkongsian. Ini juga saya rasa penting kerana bila kita melaksanakan PLC itu, kita perlu ada keterbukaan. Keterbukaan untuk mendengar, menerima dan memberi idea ataupun pendapat terhadap fokus yang kita bincangkan. Begitu juga perlu ada jaringan dan perkongsian dengan
rakan-rakan yang lain. Dan yang terakhir, saling mempercayai, menghormati dan menyokong. Inilah yang sangat penting kerana apa, inilah nilai yang disebut tadi. Dalam kita melaksanakan PLC, perkara ini perlu dijadikan sebagai maknanya kita boleh melihat kalau PLC, ciri-ciri ini sebagai suatu gambaran pelaksanaan PLC di peringkat sekolah. Tadilah ciri-ciri PLC. Kita bergerak kepada konsep FIS. Apa maksud FIS? FIS bermula dengan F itu bermaksud fokus. Maksudnya di sini ialah penekanan kepada kepentingan data, intervensi, berfokus dan pemantauan berterusan. Ini konsep FIS ini diterjemahkan dalam PLC. Maknanya PLC perlu ada konsep FIS. Bermaksud PLC itu perlu ada fokus. Fokusnya mesti maknanya bila kita nak tentukan fokus, kita mesti menekankan aspek data ataupun intervensi ataupun pemantauan. Seterusnya ialah I ataupun improve. Maksudnya ialah mempercepat proses pembetulan dan penambahbaikan. Maknanya bila kita ada fokus, dia perlu ada improve. Dan akhirnya perkara yang telah kita dapat itu, kita kena ada S ataupun share. Maknanya perkongsian pengalaman, kepakaran dan amalan terbaik. Ini dia punya tuan-tuan dan puan huraian kepada proses pelaksanaan PLC. Bermakna yang pertama, fokus itu sebenarnya kita nak kenal pasti masalah dan punca masalah. Biasanya kita merujuk kepada isu masalah dalam PDP yang dikenal pasti oleh guru. Bentuk kumpulan, fokus dan fahami masalah yang ingin diselesaikan. Biasanya kalau di peringkat sekolah, perkara ini kita lebih kepada merujuk kepada standard 4 SKPM. Manakala improve pula, kita melihat kepada strategi. Kalau fokus tadi kita melihat kepada mengenal pasti masalah dan punca masalah, improve pula kita melihat kepada strategi. Maknanya kita kena tetapkan matlamat yang hendak dicapai. PLC mesti ada matlamat yang hendak dicapai. Kedua, pilih alat kolaboratif yang sesuai untuk dilaksanakan. Yang ketiga, laksanakan aktiviti secara kolaboratif. Yang keempat, kumpul maklumat dan data berdasarkan fokus perbincangan. Kelima, melaksanakan penyelesaian masalah. Keenam, membuat rumusan penyelesaian masalah. Ketujuh, rumus dan analisis semua dapatan daripada aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir, barulah berlakunya penambahbaikan. Dan strategi ini, kalau kita lihat dalam improve ini dibuat secara tertib. Secara tertib. Dan akhirnya setelah kita nampak proses penambahbaikan yang nak dibuat, maka berlakulah S atau share perkongsian amalan terbaik dengan ahli ataupun pihak-pihak yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan, setakat ini untuk bahagian 1, kita akan bersambung kepada bahagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam modul 2 bertemakan menerajui kepimpinan di bawah sub modul 2.3 pembudayaan komuniti pembelajaran profesional. Rakan-rakan SLT yang saya muliakan sekalian, kita sambung semula PLC bahagian 2. Kalau tadi bahagian 1 kita menyentuh tentang konsep PLC dan proses pelaksanaan PLC, kita beralih kepada bahagian 2 yang akan menyentuh tentang prosedur penggunaan alat kolaboratif PLC, seterusnya perancangan, pemantauan, penilaian, perekodan dan pengesanan aktiviti PLC.
Rakan-rakan SLT yang saya muliakan, keempat-empat perkara ini sebenarnya memberikan satu gambaran bahawa inilah perbezaan PLC dengan perjumpaan-perjumpaan atau taklimat ataupun sebagainya. Ya. Perbezaan ini memberikan satu gambaran bahawa PLC mempunyai satu prosedur yang telah pun ditetapkan. Baiklah, rakan-rakan, kita beralih kepada strategi dan alat-alat kolaboratif PLC. Apa yang dipaparkan ini untuk makluman rakan-rakan SLT hanyalah merupakan sebahagian kecil strategi dan alat kolaboratif yang digunakan. Seperti mana yang tertera dalam buku KPM yang diterbitkan pada tahun 2019. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, banyak lagi strategi dan alat kolaboratif PLC yang boleh kita akses dalam talian. Seperti mana yang terpapar yang tuan-tuan dan puan-puan lihat ialah ada 5 strategi, iaitu dialog refleksi, perkongsian amalan terbaik, fokus secara kolektif terhadap pembelajaran murid, kolaboratif, berkongsi norma dan nilai. Apabila kita menggunakan sebagai contoh strategi dialog refleksi, maka kita bolehlah menggunakan alat kolaboratif seperti protokol perbincangan, kelab buku, kumpulan belajar guru dan kritikan video. Sebab itulah strategi dan alat kolaboratif PLC inilah yang membezakan PLC dengan perjumpaan-perjumpaan dan pertemuan-pertemuan lain. Andai kata strategi yang kita gunakan serta alat kolaboratif yang kita gunakan tidak seperti mana yang telah disenaraikan terutamanya dalam buku KPM, PLC KPM ini, maka dia tidak boleh menjadi PLC seperti yang kita kehendaki. Baik, rakan-rakan SLT yang saya kasih sekalian, prosedur penggunaan alat kolaboratif PLC ini boleh kita fahami dengan lebih detail, dengan lebih lanjut jika tuan-tuan dan puan boleh mengakses maklumat ini melalui YouTube seperti mana yang terpapar dalam skrin Contohnya lesson study, learning walk, peer coaching, video kritik atau teacher sharing sessions. Baik, rakan-rakan SLT, kita beralih kepada perancangan PLC. Ini contoh dalam sekolah TS25 yang ada dalam modul 2, iaitu Pelan Perancangan PLC Sekolah 2020-2021 ni contoh. Sekarang ni kita bergerak kepada 2022 dan 2023. Dan mungkin akan datang dah jadi satu sesi, makna satu tahun saja, 2023. Baik, ini ialah sebagai satu contoh saja PLC yang dicadangkan. Contohnya Oktober dan Disember satu sesi, semester 1 penggal 1, daripada Januari hingga Mac ada 3 sesi PLC dan seterusnya. Walau bagaimanapun sebenarnya perancangan PLC ini tertaluk kepada fokus kita, isu utama sekolah yang terutamanya berkaitan dengan pembelajaran. Sebab tu dia ada FIS, fokus. Jadi fokus itu bersandarkan kepada data. Jadi anda kata ada sesetengah sekolah merancang PLC, terutamanya panitia mata pelajaran, ataupun yang lain-lain, sebagai contoh seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Semuanya bergantung kepada kalau boleh isu atau masalah yang dihadapi. Jadi bila perkara ini sebenarnya bukan satu ketetapan. Saya bimbang kalau misalnya perancangan PLC seperti mana yang ada dalam skrip ini akan menjadi tindak ikut ataupun menjadikan punca kuasa sekolah mesti merancang bahawa setahun PLC mesti banyak ni. Kerana ada dalam pernyataan saya. Ini hanya contoh perancangan
PLC. Baik, rakan-rakan SLT yang saya hormati sekalian, PLC ni juga sebenarnya telah pun dimasuki boleh kita masukkan dalam SPL KPM. Setiap kali sesi PLC yang dilaksanakan di peringkat sekolah boleh didaftarkan dalam SPL KPM supaya dia dapat membawa markah kredit. Kerana PLC ini lebih kurang 20 mata kredit. Jadi proses untuk kita merekod dan mengesan PLC ini, terutama dalam SPL KPM, saya rasa tuan-tuan dan puan telah pun mahirlah. Hanya sekarang ni mungkin sebelum ini, kalau katakan PLC tidak dijadikan budaya ataupun dilaksanakan tetapi kita tidak merekodkan dalam SPL KPM, maka selepas ini kita jadikan dia sebagai satu budaya. Setiap kali PLC ini direkod dalam SPL KPM supaya rakan-rakan atau rakan-rakan guru di sekolah mendapat mata kredit dalam SPL KPM. Baik, tuan-tuan dan puan, di sini juga kita sertakan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk merekodkan aktiviti PLC. Dan tuan-tuan boleh merujuk YouTube yang dipaparkan ini untuk melihat bagaimana proses langkah-langkah perekodan aktiviti PLC dilaksanakan. Ini seperti mana saya nyatakan tadi dalam SPL KPM, dia lebih kurang dalam 13 kod PPP dan PLC ini kod 5 yang membawa 20 mata kredit. Besar tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita nak mencukupkan 42 mata kredit, maknanya separuh daripadanya ialah PLC. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan, PLC itu dianggap sebagai suatu aktiviti aktiviti yang sangat penting untuk pembangunan guru pembangunan profesional guru. Baik. Kalau tadi dalam bimbingan ataupun pembentangan saya yang pertama dan yang kedua ini ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dan lihat sebelum pelaksanaan PLC. Jadi rumusan yang boleh, maknanya rakan-rakan dapat antaranya selesai saja tadi ciri 1 dan 2, kita dah sepatutnya dapat menjelaskan konsep PLC, iaitu terdiri daripada 3 idea utama, ada 4 soalan kritikal, ciri-ciri PLC dan konsep FIS. Yang kedua, dapat mengaplikasi proses pelaksanaan PLC berdasarkan konsep FIS. Seterusnya, mengaplikasi prosedur penggunaan alat-alat kolaboratif PLC berdasarkan konsep FIS. Menghasilkan pintas dan OPPM untuk aktiviti pembudayaan PLC. Dan yang terakhir, merekod dan mengesan aktiviti PLC dalam SPL KPM. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, kesemua ini merangkumkan, menjelaskan kepada kita andainya pelaksanaan ini dijalankan secara konsisten dan difahami oleh semua warga sekolah, maka pembudayaan ini akan meningkatkan prestasi guru-guru terutamanya dalam pembelajaran. Sebagai rumusan yang lebih jelas, saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada soalan dan juga jawapan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, seperti mana yang telah saya nyatakan bahawa saya akan paparkan soalan dan jawapan ini sebagai rumusan kepada tuan-tuan dan puan untuk lebih memahami lagi berkaitan dengan PLC. Kerana apa yang telah saya jelaskan sebentar tadi sampai kepada rumusan, dan saya mengharapkan bahawa soalan dan jawapan yang saya sampaikan ini merupakan rumusan keseluruhan apa yang telah disampaikan tadi.
Pertama, soalannya bagaimanakah cara menentukan fokus PLC? Bagaimana cara menentukan fokus PLC? Maknanya jawapannya kita perlu merujuk. Ini contoh data-data SKPM Standard 4, Standard 4 dan data-data lain yang berkaitan. Saya percaya dan yakin di sekolah kita banyak data-data yang boleh kita gunakan untuk menentukan fokus PLC. Antaranya ialah kalau katakan contohnya dalam SKPM Standard 4 ialah melihatkan data Standard 4 ialah berkaitan dengan pencerapan guru. Uh, kita juga boleh menggunakan data SAPS, data peperiksaan. Kerana dalam data-data ini kita boleh juga menganalisis jurang untuk menentukan manakah yang akan menjadi fokus utama. Persoalan yang kedua, mungkin akan bertanya, apakah bentuk cadangan aktiviti bagi fokus-fokus yang telah dikenal pasti? Banyak cadangan aktiviti bagi fokus-fokus tersebut. Tuan-tuan boleh merujuk KIT, PLC, KPM. Yang disenaraikan di sini contohnya ada 6. Contoh kalau kita melihat contohnya nak fokus kepada pemikiran kritis dan kreatif soalan kebat, maka kita lebih mudah menggunakan strategi lesson study dan sebagainya lah. Baik, yang ketiga, apakah perbezaan di antara strategi dan alat kolaboratif? Strategi merujuk kepada tindakan khusus atau pendekatan yang diambil oleh sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif. Manakala alat-alat kolaboratif adalah merujuk kepada perantara medium, platform, tools yang digunakan semasa melaksanakan tindakan khusus atau pendekatan bagi mencapai matlamat dan objektif. Soalan yang keempat, apakah definisi pembangunan profesionalisme guru atau PPB ataupun dulu kita sebut dalam CPD Pembangunan profesional berterusan PPB telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 sebagai satu daripada strategi penting untuk mengekalkan kualiti guru dan seterusnya memberi impak kepada keberhasilan murid. Maka PBB ditarifkan sebagai pengalaman pembelajaran guru dan pemimpin sekolah melalui penglibatan secara formal yang tidak formal dalam pelbagai aktiviti PPB sepanjang kerjaya untuk peningkatan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan amalan nilai serta ciri-ciri profesional yang berkaitan bagi meningkatkan kualiti pendidikan untuk memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21 KPM. Jadi apa maknanya tuan-tuan puan sini? Maknanya di sini bahawa kalau kita lihat tadi mata kredit SPL KPM untuk PPB ni lebih daripada separuhnya markahnya terletak kepada PLC. Apakah kaitan antara aktiviti PLC dengan PPB? PLC merupakan salah satu daripada 13 aktiviti PPB yang didaftarkan dalam Sistem Pengurusan Latihan SP LKPM Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Maknanya dalam SPL KPM, semua pegawai pendidikan perlu mencapai minimum 42 mata kredit. Dan saya ulangi sekali lagi, lebih kurang 20 mata kredit adalah datang daripada PLC. Okey. Yang keenam, apakah yang dimasukkan dengan sistem mata kredit? Ini pun saya rasa tuan-tuan dah jelas. Dan apa kepentingan dia juga, saya rasa ini tak perlu saya uraikan. Jadi akhirnya tuan-tuan puan, akhirnya di akhir kepada soalan-soalan ini, saya yakin dan pasti tuan-tuan dan perempuan sudah pun dapat membantu memahami apa yang dimaksudkan dengan PLC dan bagaimana hendak melaksanakan PLC di sekolah. Saya yakin dan percaya kepahaman ini akan membantu kita melaksanakan PLC mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan kini kita dapat membezakan antara PLC dengan aktiviti-aktiviti lain seperti taklimat, mesyuarat, bengkel dan sebagainya.
anggaplah PLC ini merupakan salah satu daripada strategi untuk kita meningkatkan kecemerlangan organisasi khususnya dalam pembelajaran murid. Terima kasih dan saya mengharapkan rakan-rakan SLT dapat menjadikan PLC sebagai satu budaya dalam organisasi pembelajaran. Baiklah, rakan-rakan SLT yang saya kasih sekian, seterusnya saya serahkan semula program ini kepada Puan Ain binti Izhar selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Muhammad Ali bin Harun, SI Partners PPD Pasir Gudang atas penyampaian slot submodul 2.3 tadi. Kita akan teruskan lagi dengan submodul 2.4, tajuknya ialah refleksi dan tugasan yang akan disampaikan oleh Puan Haslina binti Johar, SI Partners Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru. Dipersilakan Puan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Ain Izhar selaku moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan pengetua guru besar yang dihormati, telah pun selesai mengikuti sesi bimbingan modul 2 menerajui kepimpinan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dalam modul 2 terdapat 3 submodul iaitu submodul 2.1 mengupaya pemimpin pertengahan, submodul 2.2 interpretasi data pemaju transformasi dan submodul 2.3 pembudayaan komuniti pembelajaran profesional atau Professional Learning Community, ringkasnya PLC. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, telah pun selesai dibimbing menjalani bagaimana tuan-tuan dapat membantu mengupayakan pemimpin pertengahan di mana tuan-tuan telah pun dibimbing untuk memberi kemahiran kepada pemimpin pertengahan ini untuk memberikan keyakinan kepada mereka untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana pemimpin pertengahan ini menggunakan data-data yang mereka ada dalam pencerapan Standard 4 SKPMG 2, seterusnya mengenal pasti potensi guru-guru dan kemudian melaksanakan pembangunan profesionalisme guru. Ini telah pun dibimbing semasa tuan-tuan dan puan-puan mengikuti sesi modul 2.1. Manakala dalam sesi submodul 2.2 interpretasi data pemacu transformasi, bimbingan telah pun diberi bagaimana untuk mengenal pasti maklum balas dan data-data yang ada di sekolah seperti data pencerapan Standard 4, SKPMG 2, data kemenjadian murid yang relevan untuk menentukan hala tuju sekolah, merancang penambahbaikan dan melaksanakan intervensi. Tuan dan puan-puan juga telah pun dibimbing untuk menyediakan plan intervensi transformasi sekolah atau ringkasnya PINTAS. Selain itu, dalam modul ini juga tuan-tuan telah pun dibimbing untuk menggunakan One Page Project Manager atau OPPM untuk dijadikan sebagai alat melaksanakan penilaian dan pemantauan. Manakala dalam submodul 2.3 peserta telah pun tuan-tuan telah pun dibimbing untuk merancang, melaksanakan
memantau dan menilai aktiviti PLC mengikut ketetapan-ketetapan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Oleh itu, dalam sesi hari ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk meneruskan modul 2 ini dengan melaksanakan e-latihan. Baiklah, rakan-rakan semua. Sementara tadi saya telah pun merumuskan semua modul-modul yang terdapat dalam modul 2 yang telah pun rakan-rakan selesai ikuti. Dalam sesi ini, saya akan berkongsi maklumat kepada rakan-rakan bagaimana untuk melaksanakan toolkit-toolkit yang terdapat di dalam e-latihan bagi modul 2 TS25. Langkah pertama, pastikan rakan-rakan telah pun muat masuk ke dalam ID D5 KPM dan akan keluar paparan seperti ini. Pastikan setelah mendapat paparan seperti ini, rakan-rakan klik kepada program transformasi sekolah, kemudian pilih kepada terdapat menu utama dan pilihlah kepada e-latihan. Selepas itu, terdapat latihan secara dalam talian program TS25. Untuk ini, rakan-rakan pilih modul latihan dan akan dipaparkan 2 modul latihan yang terdapat dalam e-latihan program TS25. Tuan-puan klik kepada modul teras dan pilih modul 2, iaitu menerajui kepimpinan. Di sini terdapat ringkasan-ringkasan modul 2, terdapat submodul dalam modul 2, modul 2 latihan program TS25, pembina modul 2 dan pendaftaran modul 2. Semua ini telah pun tuan-tuan, rakan-rakan pengetua dan rakan-rakan guru besar didedahkan oleh rakan-rakan SIP yang lain sebentar tadi. Untuk ini, tuan-tuan terus pergi ke bahagian bawah sehingga pendaftaran, daftar untuk modul 2 dan setelah selesai mendaftar untuk modul 2 dengan menggunakan Google Form, tuan-tuan boleh memulakan latihan. Terdapat 3 submodul bagi latihan program TS25. Yang pertama ialah program untuk 2.1 iaitu pengupayaan pemimpin pertengahan, di mana di sini tuan-tuan, rakan-rakan semua perlu mengikuti video-video penerangan yang disediakan oleh pihak IAB di dalam modul ini. Ya. Pastikan tuan-tuan ikuti video-video ini, video bahagian 2.1. Setelah selesai mengikuti video ini, tuan-tuan boleh buka slide pembentangan bagi setiap modul. Kemudian terus ke bahagian bawah, terdapat juga bahan-bahan sokongan yang tuan-tuan perlu dan rujukan. Baik, setelah selesai mengikuti semua video-video tadi dan juga melihat slide-slide pembentangan bagi modul 2.1, tibalah masanya untuk rakan-rakan menjawab dan melengkapkan latihan toolkit bagi submodul tersebut. Jadi tuan-tuan pergi ke bahagian sini, Google Classroom dan klik dan akan dipaparkan seperti ini. Mana tuan-tuan akan terus dibawa kepada kelas tuan-tuan iaitu Google Classroom tuan-tuan dan di sini macam saya dah ada lah dah ada kohort dan kalau tuan-tuan kohort 7 so dia akan keluar di sini untuk kohort 7 dan saya buka untuk kohort 6. Okey. Baik tuan-tuan di sini saya menggunakan contoh ini adalah contoh untuk tahun 2021. Walau bagaimanapun
Caranya adalah sama seperti mana sebelum ini. Jadi selepas keluar paparan seperti ini, pastikan rakan-rakan semua klik kepada classwork dan akan keluar semua modul-modul yang telah pun dimuat naik di dalam Google Classroom. Baik, kemudian saya tekan kepada modul 2, saya pilih kepada modul 2, terus ke bahagian bawah kita pergi kepada modul 2 yang mana merupakan sesi kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan pergi ke bahagian submodul 2.1 iaitu pengupayaan pemimpin. Kita tengok ada 2 toolkit iaitu toolkit 2.1.1 iaitu senarai semak mengupayakan pemimpin pertengahan. Klik di bahagian link tersebut akan keluar paparan seperti ini. Apabila keluar paparan seperti ini, tuan-tuan untuk mengisi toolkit ini, tuan-tuan perlu muat turun terlebih dahulu, pergi ke bahagian file dan download, muat turun, pilih Microsoft Word. Baik ya. Setelah selesai toolkit ini dimuat turun, tuan-tuan bolehlah mula mengisi atau melengkapkan toolkit berkenaan. Okey, enable editing. Isi toolkit ini dan kemudian save as, save as di desktop tuan-tuan atau di mana-mana sahaja untuk yang membolehkan tuan-tuan mudah untuk tuan-tuan rujuk dan kerana toolkit ini tuan-tuan perlu upload atau muat naik semula nanti di dalam Google Classroom tuan-tuan untuk disemak oleh rakan elit tuan-tuan dan puan-puan. Selepas selesai toolkit 2.1 ini, tuan-tuan kemudian bolehlah pergi seterusnya kepada submodul yang seterusnya iaitu submodul 2.2. Okey, terdapat view material di mana tuan-tuan kena upload, kena download sama juga toolkitnya 2.23 seperti ini. Sama seperti langkah toolkit 2.21, tuan-tuan perlu muat turun, klik kepada file, klik kepada download dan Microsoft Word, kemudian save di dalam desktop tuan-tuan dan kemudian tuan-tuan boleh mulalah mengisi toolkit tersebut. Baik ya. Ini perlulah dilengkapkan yang mana tuan-tuan perlu lengkapkan semua toolkit-toolkit yang ada ini. Ya, toolkit-toolkit yang ada ini ada kalau tak silap kita ada seterusnya ya, ada banyak toolkit-toolkit sehinggalah toolkit yang terakhir ya. Kemudian setelah itu tuan-tuan akan pergi ya. Selesai kepada toolkit ini, kita akan teruskan kepada modul yang seterusnya. Okey. Ini modul yang seterusnya tadi ya, interpretasi data pemacu transformasi. Seterusnya langkah yang sama juga tuan-tuan perlu lakukan. Okey, selesai kepada toolkit ini, terus kepada modul yang seterusnya iaitu modul 2.3 seterusnya. Buat langkah tersebut seperti mana yang diterangkan dalam modul 2.1, melihat video-video yang ada, kemudian melihat slide yang ada dan seterusnya menjawab toolkit-toolkit yang disediakan di sini. Okey, dan akhir sekali ya, sehinggalah seterusnya di bahagian bawah kita akan pergi kepada penutup. Okey. Baik rakan-rakan semua. Rakan-rakan dianggap selesai mengikuti modul 2 ini sekiranya rakan-rakan telah menyelesaikan semua tugasan-tugasan yang diberikan di dalam modul ini. Yang pertama, rakan-rakan perlu wajib menjawab maklum balas yang ini di dalam Google Form. Ya. Kemudian yang kedua, wajib menjawab
tugasan dan juga kuis. Tugasan tadi tu dalam toolkit, mana tugasan ini terdiri daripada 3. Yang pertama toolkit modul 2 tadi yang saya tunjukkan sebentar tadi. Kemudian tuan-tuan perlu menjawab penilaian ataupun kuis modul 2 dan yang seterusnya ialah tugasan modul 2. Okey, baik ya. Tugasan modul 2 ini ada di bahagian bawah. Saya akan buka, okey, di sini. Tuan-tuan akan lihat, saya buka semula kepada Google Classroom ini tadi. Tugasan modul 2 ini ialah 600 minit yang mana tuan-tuan perlu selesaikan untuk tempoh 10 jam. Baik ya, ini dia tugasan untuk modul 2 itu 10 jam. Di view assignment, ya, nampak. Anda dikehendaki melengkapkan tugasan berikut di samping mendapatkan bimbingan daripada rakan elit sekolah masing-masing. Setiap sekolah hanya perlu menghantar satu sahaja tugasan berkumpulan. Baik ya, ini dia assignmentnya dan semua assignment ini perlulah dimuat naik di sini dekat add create ini, sama ada dokumen atau slide atau sheet atau phone file, dan kemudian setelah di-submit, tuan-tuan mark as done. Ini dia tugasannya, tuan-tuan. Baik ya. Yang ini. Okey. Setelah selesai menghantar tugasan modul 2 ini, tuan-tuan telah pun selesai menyelesaikan semua tugasan-tugasan termasuk toolkit untuk modul 2 beserta dengan tugasan 10 jam iaitu 600 minit. Dengan itu, selamat berjaya tuan-tuan. Kita jumpa lagi untuk modul seterusnya, modul ketiga. Saya serahkan kembali kepada moderator kita, Puan Ain Izzahar untuk program selanjutnya. Sekian, terima kasih. Tamat sudah e-tutorial modul 2 kohort 7. Modul 2 menderajui kepimpinan submodul 2.0 pengenalan dan imbas kembali modul 1. Submodul 2.1 pengupayaan pemimpin pertengahan. Submodul 2.2 interpretasi data pemacu transformasi. Submodul 2.3 Professional Learning Community PLC dan submodul 2.4 Rumusan dan Tugasan. Kita dah sampai kepada penghujung e-tutorial. Kami rakan elit SIP Johor merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang memberikan mandat kepada rakan elit SIP Johor mengendalikan e-tutorial modul 2 untuk kohort 7 ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga rakan-rakan elit SIP Johor dan terima kasih banyak kepada pengerusi J-Prisma dan pemudah cara ataupun fasilitator kita selama 2 hari ini, iaitu yang pertama Cik Azman Safi'i, pengerusi J-Prisma, Tuan Haji Azali bin Atan, SI Partners PPD Kota Tinggi, Puan Rohaida Abu Khairi, SI Partners PPD Kota Tinggi, Encik Muhammad Ali bin Harun, SI Partners PPD Pasir Gudang, Puan Rozita binti Manas, SI Partners PPD Pasir Gudang dan juga Puan Haslina Johar, SI Partners PPD Johor Bahru. Dan istimewa, terima kasih banyak, jutaan terima kasih kepada Dr. Hajah Muhazian binti Muhammad Nur, Pengetua SMK Taman Molek Pasir Gudang dan kru Molek Kreatif, MKTV Studio, SMK Taman Molek. Terima kasih banyak-banyak kerana sangat membantu melancarkan e-tutorial modul 2 untuk kohort 7 ini. Dan juga kepada anak-anak Molek yang menjadi KR, yang menjadi kru juga
daripada Molek Kreatif Tiwi Studio. Terima kasih banyak-banyak. Semoga e-tutorial modul 2 ini akan menjadi garis panduan kepada tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar dalam melaksanakan TS25 ini dan seterusnya hasrat kerajaan, hasrat KPM untuk merealisasikan sekolah berkualiti dan kemajadian murid dapat dicapai dalam tempoh sebelum tahun 2025 ini. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya membacakan serangkap pantun. Andai kata padam pelita, gelap gelita di malam hari, andai ada terlanjur kata, maaf dipinta setulus hati. Saya, Puan Ain binti Izzahar, SI Partners, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.